Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk dalam satu sesi perkongsian yang saya difahamkan bahawa diminta untuk menyampaikan tentang tadabbur Quran. Dan tadi Atun, terima kasih kepada pengurusi majlis Atun yang sudi menjemput saya untuk berkongsi pada pagi ini. Dan apa khabar semua? Hari ini bila online ni, dan semuanya berada di mana ni? Ada berada di Sabah ataupun berada di Semenanjung ataupun berada di luar negara? Putatan. Macam mana Putatan, okey? Saya berkenalan dulu Ta'aruf. Okey. Siapa? Abdul Rahim Nasir. Rasa Abdul Rahim Nasir ni yang bawa kereta tu ke? KDM. Ustaz Asri. Okey, saya bersama dengan KDM RS ini terlibat dalam satu projek terjemahan Al-Quran dalam bahasa Murut lah. Jadi saya ni campuran, sudah generasi yang ketiga lah, yang mana ibu saya berbangsa Murut dan ayah saya berbangsa Melayu. Jadi itu yang saya punya bahasa Sabahan tidak berapa pekat sangat. Walaupun pernah juga bersekolah di Sabah, di Tenom, tapi masih lagi, walaupun ayah saya orang Negeri Sembilan, saya pun tidak boleh berbahasa Negeri Sembilan, berbahasa Nagori. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan saya sekarang ni masih lagi belajar di peringkat sarjana lah dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang dakwah juga, Alhamdulillah. Jadi bersyukur saya dan dapat bersama dengan sahabat-sahabat semua, dan walaupun secara online. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini akan memberikan manfaat lah pada kita semua. Dan sebelum itu, marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat dan mereka yang mengikuti dengan baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada satu perkongsian tentang tadabbur Quran. Dia berbeza dengan tafsir Quran. Tadabbur ni adalah lebih kepada penghayatan, lebih kepada mendalam. Bahkan satu ayat tadabbur pun boleh memakan masa berjam-jam untuk kita merenungi ayat tersebut. Kita pernah join satu kelas tadabbur tentang perbahasan amma yatasaalun. Amma tu saja dia dah syarah 2 jam. Kan bagaimana penggunaan bahasa Arab. Namun pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada satu ayat. Saya harap sahabat-sahabat semua adalah Al-Quran, sebab saya pun tak sempat buat slide. Ada surah An-Nahl, surah yang ke-14, surah yang ke-16, pada juzuk yang ke-14, muka surat 281. Jadi ayat inilah yang akan menjadi tajuk perkongsian kita pada pagi ini, untuk membahaskan tentang dakwah. Dan ayat ini juga selalu digunakan oleh para da'i ataupun subjek dakwah untuk membincangkan bagaimana kita melakukan dakwah dengan cara yang tepat ataupun betul, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi apakah ayat tersebut, tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan ayat ini panjanglah, kalau kita baca sampai habis. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sahabat-sahabat semua, saya yakin di hadapan kita ni semua adalah da'i. Nama pun KDM RS. Ada benda hidayah? Ada benda hidayah ke? Atau semua KDM? Jadi ayat ni satu ayat yang kita kata perlu jadi prinsip, prinsip dalam kita berdakwah. Orang kata rukun lah dalam kita berdakwah, supaya kita memahami apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana kita sampaikan. Jadi maksud ayat tadi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bil hikmati,
Dan kemudian dengan pengajaran yang baik, wal mau'izatul hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat, dan juga dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini ayat yang kita selalu pegang apabila kita nak lakukan dakwah. Dia merupakan satu perintah. Dan sebelum kita masuk kepada perbincangan dakwah, ada 4 perkara yang kita perlu pegang dalam hidup kita. Dan ini juga tajuk yang Atun pada awalnya minta saya masukkan dalam perbincangan, iaitu sabar dan istiqamah dalam dakwah. Jadi 4 perkara yang kita perlu pegang dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Perkara yang pertama adalah ilmu. Allah SWT apabila menyebutkan untuk mengenal Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dengan ilmu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan prinsip yang pertama ini, ilmu ini adalah, yang pertama adalah ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, setelah kita ada ilmu, adalah kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Dan kemudian prinsip yang ketiga adalah kita mestilah, setelah kita beramal, kita mestilah berdakwah, menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Dan setelah itu, yang keempat adalah kita bersabar. Bersabar di atas 3 perkara yang tadi, iaitu bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam menyampaikan, dan bersabar dalam mengamalkan, dan juga bersabar dalam menyampaikan ilmu. Dan perkara ini sebenarnya terkandung dalam satu surah yang mungkin menjadi surah favourite kita semua. Dan surah ini pendek, iaitu surah Wal 'Ashr, demi masa. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan mereka yang ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah sebut wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi prinsip yang kita kongsikan tadi sebenarnya diambil, diibrahkan atau ditadaburkan daripada surah Al-Asr, iaitu 4, iaitu ilmu, amal, dakwah, dan juga sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, dan juga sabar dalam berdakwah. Dan kata Al-Imam Syafi'i ketika menerangkan surah ini, kata beliau, seandainya surah ini saja diturunkan kepada umat Islam, sudah cukup, la kafathum, sudah cukup untuk mereka. Maksudnya begitu pentingnya surah Al-Asr untuk kita memahami dan juga kita mentadaburi. Dan itu juga sudah termasuk dalam prinsip dakwah. Dan sebenarnya apabila kita membicarakan dakwah, ada satu perkara yang besar. Dan dia terletak apabila setelah kita ada ilmu, dan juga setelah kita beramal dengan ilmu kita miliki. Jadi berbalik kepada konsep dakwah, sebenarnya apa yang kita faham dalam dakwah ni, dan kenapa perlu buat dakwah? Di sini ada respon ataupun semua perlu mendengar, one way communication atau two way. Jadi perbahasan tentang dakwah ni satu perbahasan yang tinggi sebenarnya. Maksud tinggi sebab apa? Saya suka ibaratkan seperti kita semua ni berada di satu sistem berniaga lah. Satu sistem perniagaan. Sebagai contoh, kita kalau seorang-seorang kerja, maka hasil yang kita dapat tu untuk diri kita. Betul tak? Kan? Senang cerita, kita makan gaji lah. Kalau kita makan gaji atau kita bekerja, kita jual, itu adalah kita punya hasil. Tetapi bagi mereka yang berdakwah ni, dia umpama melabur, membuat pelaburan. Dan biasanya kalau kita tengok dalam orang berniaga ni, orang yang melabur ni biasa orang yang Masya Allah Tabarakallah, kan? Kita kerja pagi, petang, siang, malam, dia relax, dia tenang je, dia melabur, dia banyak pelaburan. Jadi dakwah ni bukan satu pelaburan. Sebab bila kita dakwah kepada seorang tu, apabila dia beramal, kita akan dapat pahala apa yang dilakukan. Banyaklah kita hadis-hadis yang menceritakan yang fadilat yang berkaitan seperti itu. Apabila kita berdakwah, dia beramal dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita ajarkan, maka kita akan dapat saham terhadap apa yang dimiliki. Jadi dakwah ni, sebab tu dakwah ni
banyak peringkat dan juga besar pahala dia. Dan sehingga hari ini kita masih lagi membaca kitab-kitab para ulama dahulu. Walhasil mereka telah pun meninggal dunia. Sebagai contoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kan, meninggal wafat 241 Hijriah. Sampai hari ini orang masih lagi membaca kitab hadis beliau, Musnad Ahmad. Al-Imam Syafi'i. Sehingga hari ini kita masih lagi, bahkan di Malaysia dan kebanyakan negeri, menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab muktamad. Kemudian mazhab lain sebagai tambahan. Bayangkan Imam Syafi'i yang telah meninggal beratus tahun, sampai hari ini dimanfaatkan. Itulah berkat dakwah beliau. Seperti Imam Nawawi yang wafat sekitar 600 Hijriah. Sampai hari ini orang masih lagi membaca kitab hadis 40 Imam Nawawi, bahkan diajar di masjid-masjid dan juga surau-surau. Jadi kita melihat dakwah ni mempunyai satu pelaburan yang sangat besar. Bahkan dalam hadis Nabi banyak kaitkan dengan unta merah. Barang siapa yang melakukan amalan pada 10 Zulhijjah dan berdakwah, dia lebih baik mendapatkan unta merah. Unta merah ni kalau zaman dulu dia ibarat Ferrari lah. Satu pala yang sangat besar. Jadi dimasukkan surah Al-Asr, rugilah mereka yang beriman kemudian beramal tetapi mereka tidak berdakwah. Sebab ada satu penambah amalan, untuk memberatkan timbangan amal kita. Baiklah, kembali kepada perbincangan ataupun tadabbur. Ud'u ila sabili rabbikal hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi 3 perkara ni yang perlu kita renungi, tadabburi, mentadabbur, renung, menghayati apakah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apakah dimasukkan hikmah, yang dimasukkan mau'izatul hasanah, dan juga yang dimasukkan wajadilhum billati ahsan. Alhamdulillah, KDMRS merupakan satu badan dakwah yang saya lihat melakukan dakwah yang khususnya kepada umat Islam yang berada di Sabah, lebih terperinci berada di kawasan-kawasan yang tertentu, kan, KDMRS, betul ya? Kadazan, Murud, Dusun, Sungai dan bangsa-bangsa lain. Dan perkara ini adalah perkara yang perlu dinyatakan dengan jelas dalam dakwah. Sebab dakwah ni dia besar. Hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang diutuskan untuk seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita mempelajari sirah Nabi-Nabi terdahulu, mereka hanya diutuskan untuk kaum-kaum tertentu. Sebab itu juga dalam metod dakwah, sebab tu dulu pernah satu nusi Kamilah Islam Madinah, mereka juga misi mereka melahirkan pendakwah. Pada asalnya mereka menghantar orang-orang Arab ini ke negara-negara di seluruh dunia untuk mengajar Islam. Tetapi setelah kajian yang mereka lakukan, ternyata bahawa dakwah yang cuba mereka sampaikan itu kepada bangsa-bangsa lain tidaklah dapat masuk sepenuhnya. Sebab apa? Rupanya untuk masukkan dakwah ni, untuk menyampaikan dakwah, hanya orang daripada wakil kaum-kaum tertentu sahaja. Sebab tu mereka menggalakkan, mereka memanggil pelajar-pelajar di seluruh dunia untuk datang belajar di sana dan balik ke tanah air masing-masing untuk menyampaikan dakwah kepada umat Islam. Jadi itu rupanya satu metod dakwah. Sebab tu KDMS ni satu agensi dakwah yang saya lihat yang fokusnya kepada Sabah dan lebih terperinci kepada bangsa-bangsa tertentu. Sebab kita di Sabah ini tidak sama dengan Semenanjung. Bahkan cara penyampaian di Semenanjung tidak, di dalam Semenanjung sini pun berbeza dengan tempat-tempat lain. Ada yang bersifat di bandar, ada yang bersifat luar bandar. Sebab kalau di Sabah ni kita jaranglah nampak bangsa India, kan. Sebab tu kalau tengok cuti Taipusa pun semua jarang India ambil. Jarang orang Sabah ambil. Dan memang kajian saya ataupun kajian kita baca tentang Sabah ni, orang India di Sabah ni sangat sedikit sekali. Kita mungkin jarang bertemu dengan orang asal Sabah yang berbangsa India. Jadi dia perlukan satu kaedah ataupun satu cara yang tertentu, yang benda ni perlu dikaji, perlu kita belajar. Dan Al-Quran merupakan kitab dakwah sebenarnya. Al-Quran bukan sekitab dakwah, semua merangkumi semua topik, tetapi kita boleh banyak belajar prinsip ataupun kisah-kisah dakwah di dalam Al-Quran. Cerita tentang banyak para Nabi Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu satu, kita kata, perkara-perkara yang kita perlu kaji dan juga pelajari. Berbalik kepada perintah Allah,
mengajarkan kepada kita untuk suruh kepada jalan Tuhan dengan hikmah. Apa yang kita faham tentang hikmah? Ya. Hikmah ni biasa orang kaitkan dengan bijaksana. Ya. Bijaksana ataupun sebab tu orang kata bijaksana, tidak panggil bijak sini. Sebab dia, kita katakan dia memandang masa hadapan. Al-hikmah ni apa yang kita bincangkan, sebab prinsip yang pertama bila Allah sebut mesti dengan hikmah. Barulah terus kepada prinsip-prinsip berikutnya. Jadi kita melihat kepada perkataan hikmah, ya, tentang perkataan hikmah sendiri, dia mempunyai satu, kita katakan, perbahasan yang terperinci sebenarnya tentang hikmah. Dan saya membawakan beberapa perkataan para ulama, syarah ulama, untuk menjelaskan apakah maksud hikmah. Ya, mungkin kita pernah dengar hakim, kan, yang arif hakim, kan. Sebab apa dipanggil hakim? Sebab itulah hikmah. Sebab dia tidak boleh membuat keputusan melulu, mesti mendengar perbicaraan pihak dan sebagainya lah. Jadi kembali kepada tentang perasaan hikmah, kata Al-Imam Ibn Katsir. Dan sebelum tu, hikmah ni secara umumnya adalah perkara, kita katakan, kebijaksanaan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang untuk bertindak dengan benar dalam urusan berdasarkan wahyu, pengetahuan yang sahih dan pengalaman yang mendalam. Tiga perkara, ya, dengan berdasarkan wahyu, kemudian pengetahuan yang sahih dan juga pengalaman yang mendalam. Itu hikmah. Saya kongsikan sedikit pengalaman saya sepanjang melihat dunia dakwah, terutama di Sabah, ya. Terutama di Sabah. Kebanyakan dakwah di Sabah ini, yang saya lihat kelemahan, kita sebut pada kelemahan, adalah mereka bergantung atau fokus kepada fiqh. Itu satu permasalahan. Sedangkan kalau kita melihat dakwah di Sabah ini, sebab kita di Sabah umumnya cabaran kita berhadapan dengan mereka yang beragama Kristian dan juga tidak beragama. Sudah tentu pada mulanya prinsip yang pertama kita dalam dakwah adalah kita mestilah mengutamakan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, akidah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun dalam fasa dakwah, Nabi ada dua fasa, Makkiyah dan juga Madaniyah. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah. Sebab saya lihat, kebanyakan di Sabah terutamanya, kalau buat kelas tu banyak kelas yang bersifat khusus jenazah. Khusus jenazah tu tak salah, kan. Bila sedangkan kalau kita tengok konsep di Sabah ni, kebanyakan orang baru masuk Islam, kan. Bahkan kalau secara praktikal je, yang badi jenazah ni pula kebanyakan orang yang sama. Mungkin dia buat kelas tu nak cari pelapis lah, mungkin lah. Tetapi hakikatnya perkara yang perlu dibuat adalah perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga perkara yang berkaitan dengan solat, ya. Pernah juga satu kes yang ini kisah realiti, yang mana orang baru masuk Islam, ya, dan wanita lah, muslimat, dan dia masuk Islam pada ketika dia melepasi sekolah menengah. Jadi ada satu perbincangan yang mereka lakukan, iaitu untuk hendak bersunat. Jadi mereka melakukan khatan kepada wanita tersebut. Bayangkan orang dah besar buat sunat. Lelaki pun lain, apa berbincangan apalah lagi perempuan. Sedangkan kalau kita tahu dalam fiqh pun, perempuan ni dia tidak jatuh sampai wajib. Bahkan negara Arab mereka tak sunat pun perempuan. Menjadi satu aib bagi wanita Arab untuk sunat. Itu ada perbincangan yang lain lah. Tapi bagi saya, kita bukan nak bincangkan bab sunat, bab khatan, tetapi kita membincangkan prioriti dalam dakwah, hikmah, kan. Jadi ini merupakan satu juga strategi lah dalam kita berdakwah, selain membincangkan perkara-perkara tertentu. Banyaklah nanti mungkin ada dalam soal jawab yang boleh kita, sahabat-sahabat semua, saya rasa lebih berada dalam dunia realiti dakwah, ya, bersama dengan masyarakat. Jadi lebih dapat tahu perkara-perkara yang perlu diutamakan dalam dakwah. Jadi kita kembali kepada apakah yang dimaksudkan kebijaksanaan, ya. Sebab tu tadi dalam sebut prinsip yang pertama, kita tahu mestilah dengan ilmu. Nak buat sesuatu, nak dakwah adalah ilmu. Sebab tu dakwah ni pun hukum dia pecah kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Kalau dekat tempat-tempat yang negara Arab lebih syariat, dia kata yang buat dakwah ni hanyalah orang alim ulama saja yang boleh buat dakwah dan juga penuntut ilmu. Maksudnya orang lain dia tak boleh buat, memang akan merosakkan sampai tahap begitu sekali. Tapi kita dah belajar, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Jadi sebab tu saya sebut tadi, ilmu yang kita miliki, ya. Jadi kata Imam Ibn Katsir tentang hikmah, ya, dia kata hikmah adalah
pengetahuan yang bermanfaat. Kata Ibn Katsir, iaitu seseorang yang mempunyai kefahaman mendalam tentang agama dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan bertindak. Ini juga termasuk, kata Imam Ibn Katsir, ini termasuk membezakan di antara yang benar dan yang salah, serta mengetahui bila dan bagaimana bertindak dengan cara yang paling baik. Saya, tuan-tuan, ini adalah pengalaman juga saya ketika berada di Tenom lah. Saya tak sebut masjid mana. Jadi saya ni kalau di Tenom tu kadang saya mengajar, kalau saya tidak mengajar, saya belajar. Saya akan hadir majlis ilmu di Tenom. Jadi pernah saya hadir di satu majlis ilmu di Tenom ni. Masjid tu bercerita tentang bab nikah. Dan baru buka je kitab. Bab munakahat. Bab perkahwinan. Dan saya melihat hadirin yang hadir, audien yang hadir tu, semuanya adalah orang-orang pencen dari keluarga emas. Jadi saya kata, apa yang tengah berlaku dekat masjid ni? Kenapa dia buka cerita bab kahwin? Adakah dia ingin menggalakkan orang-orang veteran atau orang pencen ini bernikah? Kan? Tapi saya nampak bukan itu matlamatnya. Jadi saya melihat strategi ataupun hikmah dalam menyampaikan tersebut pun tidak kena dengan suasana madu'u. Kan, saya pandang kiri kanan, mungkin untuk saya lah, tapi pun saya pun tak rela sebab saya cuma datang ziarah ke masjid tersebut, bukannya ahli Korea tersebut. Jadi saya melihat melakukan perbincangan tersebut adalah dikatakan tidak bersesuaian. Sepatutnya bincang perkara selain bab nikah, kan. Sebagai contoh, kita masuk pedalaman, cerita bab muamalat, perbankan, yang mana kita tahu dekat kampung tu, dekat daerah tu, bank pun tak banyak. Jadi kita kata ini adalah satu kurang memahami konsep al-hikmah. Kemudian kata Al-Imam Qurtubi, kita masih mentadabur ayat yang pertama pada perkataan yang pertama, iaitu hikmah. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahawa hikmah adalah kefahaman dalam agama dan mampu bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Sebab tu orang yang berilmu tak semestinya dia boleh berdakwah, sebab dia perlukan ilmu untuk berdakwah. Macam cikgu. Cikgu kalau dia mesti belajar satu ilmu, dia nama ilmu pedagogi ataupun ilmu mengajar. Kan? Jadi dia tahu ilmu dan dia juga tahu ilmu untuk menyampaikan ilmu. Yang macam dakwah, kan? Pernah saya ada satu cerita juga yang mana ini cerita masyayikh, yang mana mereka ini juga berdakwah di negara-negara luar. Dan dia katanya ada syekh ni, dia pergi ke negara yang terkenal banyak melakukan perkara-perkara khurafat dan juga tahyul lah. Jadi diorang terus cerita tentang bab-bab kita katakan membid'ahkan sebagai contoh, kan. Sedangkan itu pada perbincangan. Jadi apa yang berlaku lepas tu, terus mereka terhalang daripada dibawa masuk ke negara tersebut. Jadi satu kerugian dalam menyampaikan ilmu. Jadi kena tahu teknik juga dalam menyampaikan. Itu juga bermakna, kata Imam Qurtubi, bermakna seseorang itu mempunyai adab yang tinggi, iaitu menggunakan kebijaksanaan cara bercakap dan juga bertindak. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, hikmah sebagai gabungan antara ilmu dan yang bermanfaat dan tindakan yang benar. Jadi kalau kita baca tadi, Allah sebut, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim kata, ia adalah gabungan antara ilmu yang bermanfaat dan juga tindakan yang benar, cara yang betul, ya. Menurutnya hikmah adalah kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempat yang betul, memahami perkara-perkara dengan tepat dan bertindak secara adil. Hikmah memerlukan pengetahuan tetapi juga keupayaan untuk mempraktikkan dengan cara yang paling berkesan dan paling baik. Kata Imam Sa'di menakrifkan hikmah sebagai kebolehan untuk memilih jalan terbaik. Hikmah ni memilih jalan terbaik dalam segala keadaan selaras dengan syariat Allah. Hikmah bermaksud mampu menyampaikan mesej dakwah atau menyelesaikan masalah dengan cara yang paling baik dan berkesan sambil mengambil kira perasaan dan keadaan orang lain. Maksudnya hikmah ni kita tahu apakah bila kita buat, kita tahu apakah yang akan berlaku kesan dia kepada orang yang kita dakwah tu. Dia bukan kita sekadar menyampaikan. Sebagai menyampaikan, lepas tu kita lepas tangan. Inilah yang kita katakan juga satu kelemahan para pendakwah hari ini, yang mereka sekadar menyampaikan ilmu tetapi mereka tak fikir kesan daripada apa yang mereka sampaikan. Jadi kita kena melihat, kena melihat dakwah ini dalam konsep yang lebih luas. Sebab tu saya tertarik dengan Mufti Sabah yang menerangkan
tentang fiqh sabahi. Sebab tu dakwah di Sabah ni sangat menarik dan sangat seronok sebenarnya. Bagi mereka yang berada dalam dunia dakwah ni di Sabah ni dia rare, luar biasa. Dia ada fiqh sabahi. Kita bincang sebagai contoh apabila masuknya waktu ibadah korban. Yang mana kita umat Islam akan menyembelih haiwan dan kemudian kita akan sedekahkan bahagian-bahagian tertentu kepada orang Islam. Tetapi Sabah ni dia satu fiqh sabahi yang boleh sedekah, boleh bagi mengagihkan daging korban ini kepada non-Muslim. Ini satu benda kalau dibawa perkara ini dibawa ke Semenanjung akan jadi satu kontroversi yang besar. Kan? Tetapi di Sabah dia satu benda yang biasa. Bukan dibiasakan, benda yang biasa maksudnya dalam tujuan untuk dakwah. Begitu juga kita di Sabah banyak perayaan-perayaan yang tidaklah sama seperti tersebut seperti mana Semenanjung. Sebagai contoh, di Sabah ada banyak orang Kristian, dan kita pun tahu bagaimana mereka punya dakyah Kristian mereka, kristianisasi mereka, dan mereka menyambut Christmas. Walaupun orang Kristian sini mereka sendiri berbeza pandangan, tak sambut Christmas. Kan? Jadi adakah boleh kita mengucapkan selamat menyambut Christmas kepada orang Kristian? Jadi di Sabah pun ada satu perbincangan yang khusus. Adakah boleh hadir ke majlis mereka? Jadi di situ ada satu perbincangan yang detail. Sebab di Sabah ni kita banyak kaitkan dengan dakwah. Kita pergi sebab apa? Sebab dakwah. Tapi taklah kita pergi minum dan sebagainya, minum yang bukan-bukan. Tapi tujuan adalah untuk tujuan dakwah. Bahkan itu satu peluang untuk kita menyampaikan dakwah kepada mereka sebab di situlah waktu mereka berkumpul. Ya. Jadi ini satu topik dakwah ni, satu topik yang sangat berkait rapat dengan orang-orang Sabah dan berkait rapat dengan pendakwah. Jadi itulah empat perkataan yang sudah kita pilih oleh Imam Qurtubi, Imam Ibn Katsir, Imam Sa'di dan juga Imam Ibn Qayyim. Yang paling penting poin yang kita dapat apabila disebut tentang hikmah, dia adalah satu gabungan ilmu. Satu gabungan ilmu, iaitu ilmu dan juga praktik. Dan praktik ni luaslah, melihat pada kita katakan kesan setelah kita menyampaikan ilmu. Dan dia juga merangkumi al-hikmah, juga merangkumi strategi. Saya sebelum kelas ataupun sebelum kita punya perbincangan pada pagi ini, saya sempat print satu kertas kerja, tetapi dia buat di Indonesia ni, tapi kaitan dengan Sabah. Boleh nampak ke? Jelas ke? Nampak? Okay. Tapi tebal juga, dalam 20 lebih surat, 23. Bincang tentang hikmah juga. Apa kata kerja ni? Strategi unit dakwah. Strategi unit dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dalam menyebarkan dakwah kepada non-Muslim di negeri Sabah. Cuma ni paper ni 2018. 2018. Jadi dalam dakwah ni juga kita sebenarnya ada satu tim. Saya yakin di KDMRS ni ada satu tim juga, namanya tim R&D, Research and Development kan. Mesti ada. Setiap dalam badan dakwah ni mesti ada satu unit bahagian penyelidikan. Ya. Dia ada satu unit bahagian penyelidikan dan satu unit yang menjalankan aktiviti tersebut. Dakwah. Sebaru ni kita ada perbincangan. Saya baru hadir minggu lepas satu perbincangan melibatkan 4 agensi kerajaan, iaitu Jabatan Mufti, kemudian Jabatan Agama. Mufti tak sama konsep dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Negeri, kemudian Majlis Agama Islam Negeri. Majlis Agama Islam Negeri ni kebanyakan fokus pada zakat lah ataupun pengurusan. Kemudian Jabatan Kehakiman Syariah. So 4-4 ni kita berjumpa dengan mereka sebagai nak tanya apakah keperluan kajian-kajian yang sebab pelajar-pelajar master PhD ni perlu buat kajian, apakah yang diperlukan mereka, dan rupanya banyak tajuk-tajuk yang mereka perlukan. Dan kata mereka yang saya dapat simpulkan, kata mereka sebagai kesimpulan terhadap apa yang kita dapat daripada keempat agensi kerajaan tersebut, kata mereka, kami ni tidak ada masa untuk mengkaji, kami cuma ada masa untuk melaksanakan. Maksudnya diorang kalau dapat kajian, dapat kes, diorang terus buat kajian. Tak sempat diorang nak buka kajian, nak mengkaji dan sebagainya kan.
Sebagai contoh kehakiman, dia kata masa satu hari dia kata kalau buka kes daripada pagi, kadang-kadang satu kes tu sampai ke petang. Kadang-kadang bersambung-sambung kes. Itu baru nak uruskan perbicaraan. Mereka yang pula berada di jabatan agama pula terlibat dengan lagi besar penguatkuasaan, apa lagi. Kemudian sekolah agama, imam-imam, masjid-masjid. Jadi mereka cuma ada masa untuk execute, untuk melaksanakan. Sebab tu dia panggil eksekutif. Kan, pegawai eksekutif untuk melaksanakan saja. Jadi perlukan satu tim yang melakukan kajian, semak balik strategi-strategi. Sebagai contoh, sebagai da'i, kita cuma dapat arahan untuk melaksanakan. Contohnya pergi kampung ni buat dakwah sekian-sekian. Tetapi siapa yang nak kaji keberkesanan ataupun apa yang patut, apa yang tidak patut, apa yang logik, apa yang tidak logik, kan. Jadi itu merupakan satu pengkajian, satu strategi. Jadi menarik Kertas Kerja ni bincang tentang strategi, ya. Bagaimana mereka membuat Jabatan Agama Islam Giants di Sabah ni membuat dakwah. Dia buat bagaimana dia punya perancangan dakwah. Dan itulah kita hari ni, di antara hikmah adalah untuk kita belajar cara dakwah. Kan? Antara cara dakwah. Sebab cara dakwah ni memerlukan kajian yang terperinci. Kan? Bangsa, kalau kita kata antara bangsa Murud dengan bangsa Kadazan pun tidak sama. Kan? Antara bangsa-bangsa lain, Sungai dan juga Rungus pun tidak sama. Jadi memerlukan perbincangan ataupun kajian yang kita kata strategi-strategi yang perlu kita tahu. Kan? Apa do and don'ts. Jadi di antara yang saya lihat strategi yang kita perlu renungi, antaranya yang dikatakan strategi yang digunakan dalam dakwah ada beberapa asas. Yang pertama, asas filosofi, falsafah, iaitu asas ini membicarakan tentang masalah hubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktiviti dakwah. Ni maksudnya konsep lah dalam dakwah ni, apa kita nak capai. Kan? Macam dulu saya bertugas di MUIS, Majlis Agama Islam Sabah. Sebenarnya tugas kami ni lebih kepada zakat. Tapi zakat pula dia pecah kepada dua, agihan dan juga pungutan. Jadi kami ni, kalau macam saya sendiri waktu di Sabah pun dilema juga nak buat aktiviti dakwah yang berkaitan tentang pungutan. Sebab saya waktu di MUIS tu saya minta bertugas di pedalaman, di Tenom, di kampung kami lah, di Tenom. Saya minta di Tenom, kan. Jadi kalau saya nak melaksanakan tugas ataupun dakwah pungutan, maksudnya mengajak masyarakat untuk membayar zakat, agaknya mungkin tidaklah tercapai. Sebab kita tahu ekonomi kalau di bandar-bandar di Sabah ni, Tenom ni antara pekan yang kita kata kecil lah. Kalau bank tu cuma ada ada BSN dan juga Alliance Bank sahaja. Berbeza dengan Keningau dan sebagainya. Jadi nak kata, biasa orang kalau nak melihat ekonomi sesuatu tempat, dia akan tengok bank. Kalau banyak bank, maksudnya kuatlah ekonomi dia. Kan? Hatta kalau kita pergi KFC Tenom pun selalu tak cukup makanan, kan. Maksudnya tidaklah seperti tempat-tempat yang lain. Maksud menu dia tu tidaklah penuh, ya. Jadi macam mana kita nak melaksanakan. Jadi tengok falsafah nak sebagai agihan tu, pungutan tu tidaklah menjadi. Tapi saya nampak peluang di Tenom adalah lebih kepada agihan, untuk kita mengagihkan kepada asnaf dan sebagainya. Jadi itu satu falsafah strategi yang berbeza. Kemudian antara hikmah juga, iaitu strategi yang kita asas yang kedua adalah kemampuan dan juga keahlian da'i. Ya. Asas ini kita katakan perbahasan tentang kemampuan profesional da'i sebagai subjek dakwah. Jadi contohnya kita nak suruh siapa ada dalam ni. Contohnya Tuan Asri atau Tuan Syukrin ataupun Puan Cik Fariha nak berdakwah. Jadi kita kena tahu apakah kepakaran dia. Sebagai Atun, kita nak suruh hantar Atun di pedalaman contohnya. Jadi kita kena tahu apakah kemampuan yang boleh dilakukan oleh kita punya da'i. Ya, jadi kita kena tahu strategi. Jadi KBRS ni, saya yakin mereka ni adalah hebat dalam menyusun strategi. Dia tahu perlu letakkan orang tertentu di tempat-tempat tertentu, ya. Kemudian antara juga strategi dalam usaha dakwah adalah tentang sosiologi.
iaitu membahaskan tentang masalah-masalah berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Sebab da'i adalah manusia. Begitu juga orang yang didakwah ni juga, mad'u ni, sasaran kita ni juga adalah manusia. Dan manusia ni terkait rapat dengan psikologi, maksudnya terkait dengan fikiran. So jadi kita kena tengok. Dan hari ni satu perkara baru yang mendapat liputan yang luas, perbincangan tentang masalah mental yang melanda masyarakat kini. Kalau kita tengok kes orang call talian hayat 15555 kan, lebih kurang dalam 40,000 kes dilaporkan. Saya ada kajian-kajian tu, saya baru sampaikan kuliah tentang kajian orang yang bunuh diri. Dahsyat tuan-tuan. Jadi satu kajian mental, dan kerajaan memberikan perhatian, dan baru ni bajet, satu bajet yang akan dibentangkan pada bulan Oktober ni, mereka minta supaya ada peruntukan dan juga subsidi kepada masalah mental. Maksudnya lepas ni akan buka banyak pusat-pusat pemulihan mental. Dan dilaporkan hari ini pada tahun 2024 sudah mencecah 1 juta remaja yang menghadapi masalah mental. Jadi kita melihat dakwah hari ini berhadapan satu cabaran baru, iaitu mental. Bahkan kita da'i sini pun boleh juga berhadapan dengan masalah mental, masalah psikologi. Bahkan masalah mental juga banyak melanda golongan-golongan profesional. Sebagai banyak pensyarah, kawan-kawan saya pensyarah-pensyarah tu, masya-Allah, banyak yang makan ubat tidur. Macam adik saya doktor, dia cerita kawan-kawan dia pun banyak makan ubat tidur, tak boleh tidur kan. Dan hari ni itu satu perbincangan yang serius, masalah mental. Jadi kita kena tahu sosiologi keadaan ataupun psikologi orang-orang yang hendak kita sampaikan. Itu sosiologi dan juga psikologi, iaitu tentang masalah yang erat hubungan dengan kewujudan manusia. Seorang da'i adalah manusia. Jadi ni telah kita sentuh tadi. Dan kemudian yang terakhir tentang aktiviti ataupun keberkesanan strategi yang kita lakukan. Maksudnya dakwah yang kita buat ni adalah diusahakan dengan kesinambungan atau keseimbangan. Kos, biayai pembiayaan, waktu maupun tenaga dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. Sebab tu dalam dia panggil efisiensi ataupun keberkesanan bila sampaikan satu perkara kan. Bila kita buat satu perkara ni, apakah dia punya kesan dia, kos yang terlibat dalam melakukan dakwah. Saya melihat cabaran di Sabah juga kita berhadapan dengan kos pembiayaan, yang mana kos di Sabah ni dari sudut banyak perkara, bagi saya sendiri secara peribadi lebih mahal lah daripada Semenanjung. Kan, sebab tu kalau orang Sabah pergi Semenanjung, macam-macam dia orang beli. Jadi kebanyakan juga barang mungkin daripada Semenanjung. Tapi memang secara relatif, waktu saya berkhidmat di MUIS, memang saya rasa kehidupan, kos hidup di Sabah ni tinggi. Walaupun barang mentahnya murah, tetapi kos-kos yang lain tinggi. Jadi kita kena melihat. Pernah satu hamba Allah ni, dia terlibat dalam projek pembinaan masjid, dan satu hari dia dapat ada orang infak untuk aspal, untuk jalan raya lah, untuk turap. Jadi dia kata dia free. Tetapi rupanya untuk free tersebut, untuk menghantar bahan-bahan turapan tersebut, kos dia sangat mahal. Orang dah ada hamba Allah nak sponsor beli barang, tetapi penghantaran tu lebih mahal daripada harga barang tu. Jadi itu satu dilema juga. Kan ada orang banyak sponsor. Contoh dulu saya pernah waktu di pedalaman, kita ada projek buat agihan Quran. Agihan Quran terjemahan dalam bahasa Melayu lah. Kan. Al-Quran tu ada. Tapi kita nak bawa hantar ke Tenom dengan kos, rupanya Al-Quran ni bila berada di Sabah dan sebenarnya harga tak sama. Rupanya dia bila sampai Sabah dia harga mahal lagi. Lepas tu nak bawa kos ke Tenom lagi. Jadi kita melihat, rupanya termasuklah dalam kita katakan dalam asas dakwah juga, termasuk dengan asas aktiviti dia kata tadi, pembiayaan dan juga waktu dan juga tenaga dikeluarkan. Jadi ini kita katakan baru ayat yang berkait dengan hikmah, dan juga wal mau'izatul hasanah, dan nasihat yang baik. Dan nasihat yang baik ini
Itu juga termasuk kita mengatakan contoh tauladan yang baik. Saya rasa macam dah habis masa ni. Pak tu kata 9 suku Tapi saya tak masuk tajuk lagi kepada tajuk Sabah ni. Wajadilhum billati ahsan, dan juga berdialog dan berjidal dengan baik. Jidal ni kita katakan mungkin kita boleh terjemahkan kepada perbincangan, dialog, dan itulah yang dituntut, dan mestilah dengan ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi apabila kita dan di Sabah ni mungkin pendekatan dialog terutama di pedalaman lah, sebab tidaklah dilakukan begitu banyak, sebab kita pun tak tahu siapa yang nak dialog. Dan mungkin di Sabah ni kita terlampau harmoni. Saya pernah pergi satu perbincangan, diorang buat interfaith, mereka buat interfaith dialog di antara agama, dan setiap agama tu cerita tentang agama masing-masing, dan kita sebagai pendengar rasa semua agama bagus kan. Jadi sepatutnya di situ kita kena ada satu, orang Islam kena ada satu kekuatan dalam menyampaikan dakwah. Dia mesti rasa lebih bagus kan. Jadi saya nampak macam dialog tu macam tidak menjadilah. Jadi kita kena buat satu dialog yang mesti ada objektif dan mesti ada kita kata dengan cara yang terbaik. Jadi itu di antara perbahasan yang kita cuba sampaikan. Dah 40 minit lah. Saya pun rakam, saya rekod saya punya perbincangan ni. Cuma itulah apa yang kita sampaikan, juga berkait rapat dengan strategi. Sebab kita banyak bincang strategi, sebab itulah hikmah. Kita mentadabburi apakah hikmah, kita tengok bagaimana dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Baginda sendiri pun ketika dakwah di Mekah dan Madinah tidak sama. Antara kita katakan Nabi ketika berdakwah dengan hikmah Nabi berdakwah di Mekah, Nabi yang pertama mempersiapkan kader dakwah yang berkualiti dan juga kita kata hebatlah. Nabi menghantar sebagai Muaz ke Yaman. Nabi menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah. Nabi hantar sahabat-sahabat ni semua untuk berdakwah. Jadi Nabi mempersiapkan kader dakwah. Bahkan dulu kami di MUIS pun ada satu tim juga, dia panggil kader dakwah. Saya difahamkan di JAKIM pun dia ada kader dakwah. Di KDMS saya tak pasti konsep dia, tapi saya ada juga mempersiapkan da'i. Mungkin usaha yang dilakukan pada pagi ini juga adalah satu persiapan untuk da'i kita untuk pergi berjuang berdakwah. Kemudian kita lihat dakwah Nabi di Mekah Nabi fokus kepada dakwah pembinaan akidah. Sebab tu di Mekah ni 13 tahun Nabi banyak fokus kepada dakwah akidah ketuhanan, pembinaan akhlak dan juga manfaat ukhuwah Islamiah. Yang ketiga, Nabi banyak menggunakan kesempatan dakwah di tempat umum, keramaian seperti di Bakar Ukas. Ini juga teknik. Dalam dakwah Nabi ketika di Mekah, ingat tak ketika setelah wafatnya isteri Nabi Khadijah, wafatnya pakcik Nabi Abu Talib, apa yang Nabi buat? Nabi pergi ke Taif. Pasar Ukas ni adalah pasar di Taif. Jadi dalam perbincangan hikmah kita melihat kajian dilakukan bahawa kenapa Nabi pergi, rupanya inilah menggunakan kesempatan dakwah di tempat ramai. Nabi lepas dakwah di kota Mekah tak terima, Nabi tak pergi tempat lain. Nabi tak pergi dalam ke Jufa ke Robek, Nabi tak pergi. Nabi pergi tempat bernama Taif. Taif ni ada satu kabilah nama kabilah Saqif. Sebab tu orang-orang ada ayat Quran kenapa mempersoalkan kepada Allah SWT, kenapalah Nabi ini tidak dilantik daripada Qalatain Azimatain. Nabi tidak dilantik daripada dua kota besar, iaitu Mekah dan juga Taif. Maksudnya nak bagi tahu bahawa kota Mekah, Taif ni adalah kota yang hebat zaman dahulu. Sebab tu saya bincang tadi, saya masukkan tadi tentang hari Christmas. Sebab hari Christmas ni hari orang tengah ramai. Jadi sebab tu situ satu peluang. Kita sebagai pendakwah ni patut melihat ruang dan juga peluang. Berbeza kalau di Semenanjung bincang dia lain, tapi di Sabah saya khususkan dia satu perbincangan yang lain. Terutama di kawasan-kawasan yang majoriti bukan Islam. Macam kami di Tenom, peratusan Muslim lebih kurang dalam 16% saja. 16 ke 18% Muslim. Dulu kami punya pemimpin daerah pun bukan Islam. Tapi alhamdulillah hari ini parlimen pun Muslim,
sekarang yang berhormat Rizwan, juga bayi-bayi kita, umur masih muda lagi, Rizwan. Saya rasa beliau belum menikah lagi, masih muda. Kemudian di peringkat DO pun, Syazwan pun orang Islam. Jadi kita nampak satu kekuatan lah di situ, ya. Jadi mudahlah untuk kita melakukan dakwah. Kemudian antara yang Nabi buat di Mekah, membangun keluarga Muslim yang bertakwa. Kemudian di Madinah, kita lihat bagaimana Nabi di Madinah. Di Mekah, kita lihat dakwah Nabi Mekah, Nabi tak fokus buat masjid. Tak ada pun kita dengar masjid yang Nabi buat. Nabi fokus berdakwah. Tetapi di Madinah kita melihat Nabi banyak membangun masjid. Antara masjid, Nabi buat Masjid Quba, Masjid Nabawi, ya. Nabi membangun masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan dan juga amalan sosial. Yang kedua, Nabi membangun masyarakat Islam. Yang ketiga, Nabi memperkukuhkan persatuan dan persaudaraan antara orang Muhajir dan juga Ansar. Sebelum tu Nabi memperkukuhkan satu kaum yang bertelagah di Madinah, iaitu Aus dan Khazraj, dan kemudian Nabi memperkukuhkan juga orang yang hijrah dan juga orang yang menetap di Madinah. Ya, juga ini adalah salah satu strategi. Dan kemudian kita lihat Nabi mengirim surat kepada raja-raja dan juga kepada kepala suku untuk mengajak mereka dan rakyat yang memeluk agama Islam. Ini juga satu yang kita lihat Nabi buat ketika berada di Madinah. Nabi setelahnya kita katakan berlakunya perjanjian Hudaybiyah, ya, maka perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, kemudian Nabi dah tak perlu berperang dengan orang Quraisy, maka Nabi fokus dakwah kepada luar, kan. Jadi Nabi fokus dakwah kepada raja-raja dan juga ketua-ketua kabilah. Nabi hantar surat ke Rom, hantar ke Parsi dan sebagainya. Itu yang wujudnya cop mohon Nabi tu, yang khatam Nabi cop buat surat. Itu sejarahnya. Ya, kenapa ada, sebab sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kalau engkau hantar surat kepada pembesar-pembesar, mereka tidak terima, macam tidak ada letterhead lah ataupun cap mohon, maka Nabi pun buat cap mohon. Kemudian Nabi juga di strategi dakwah di Mekah, di Madinah, Nabi membangun pemerintahan yang kuat, jujur dan adil dan juga berwibawa. Pemerintahan Nabi, masya-Allah tabarakallah, bersifat adil. Nabi tidaklah bias dan ataupun tidaklah berat sebelah. Jadi kita melihat ini adalah strategi Nabi dan kekuatan baginda SAW ketika berdakwah di Madinah. Jadi Atun sudah 9.30. Ada masa lagi ke? Saya tak baca ada soalan. Sebab saya ada lagi 9.40. Okey, saya nak masuk satu perbincangan juga, iaitu tentang uslub dan juga Asri Asmat saya boleh nyanyi. Alhamdulillah. Ada juga yang share kertas kerja. Ni yang Asri, Tuan Asri share kertas kerja. Ya, betul. Jadi nyanyi pun satu konsep dakwah juga. Jadi orang Sabah ni, kalau kami di Semenanjung ni, kalau orang Sabah ada yang di overseas ke? Overseas di seberang lah. Jadi ada orang Sabah ni, kalau di Semenanjung ni, kalau bagi mikrofon ni, kami memang respect lah. Orang ni macam telan mikrofon lah. Tapi mereka yang terpilih lah yang boleh bernyanyi, menyampaikan lagu. Itu juga salah satu bentuk dakwah. Cuma saya tidak ada kebolehan tu lah. Tapi tuan-tuan mungkin ada kebolehan, mungkin menyampaikan dakwah dengan dalam bentuk nyanyian. Cumanya di sini kita ada prinsip lah. Tidaklah boleh menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Itu pun ada perbincangan juga. Tapi saya katakan itu salah satu cara dakwah. Jadi kita nak masuk itu yang kita bincangkan sekarang, iaitu tentang uslub. Ni ramai keliru. Sebab tu kalau siapa yang berada dalam tim dakwah ni juga, dia juga ada macam perselisihan faham. Banyak para pendakwah yang mereka bergaduh sesama sendiri, tidak bersetuju dan sebagainya. Jadi kita kena lihat apakah titik yang kita boleh cari pertemuan dan juga titik yang tidak bersetuju tersebut. Dia bincang kepada satu tajuk, saya tulis sini lah, uslub. Uslub, satu benda yang lain, dan juga wasail. Uslub ni gaya penyampaian lah, itu gaya. Dan kedua adalah wasilah, medium ataupun platform.
Okey, ni contohlah uslub ataupun tekan ataupun alat lah, medium ataupun alat. Okey. Jadi kita kebanyakannya akan berbincang dua perkara ni. Dua perkara ni. Uslub. Uslub ni merupakan satu gaya, cara atau pendekatan yang digunakan lebih kepada teknik komunikasi. Itu tak masuk tajuk lagi. Masuk kita katakan subjek yang disampaikan tu satu perbincangan lain. Saya nak bincang bab gaya ataupun medium, wasilah. Macam hari ni kita menggunakan Zoom. Zoom ni gaya ke, uslub ataupun wasilah? Ada siapa boleh jawab? Saya bagi soalan Zoom, penggunaan aplikasi Zoom ni dalam dakwah. Jawab. Apa? A, uslub. B, wasilah. Yang lain jawab. Asri, Haji Tuan Asri jawab wasilah. B, kalau uslub macam mana? Uslub ni tadilah kita bincang tadi. Uslub ni kita dah bincang tadi, iaitu uslub tu adalah tiga perkara, iaitu al-hikmah dengan cara yang bijaksana, wa mau'izatul hasanah dengan cara nasihat yang benar, yang baik, wajadilhum billati ahsan dengan cara dialog, dengan cara perbincangan. Jadi adalah uslub, teknik komunikasi. Teknik komunikasi dan cara penyampaian adalah uslub. Hikmah dengan lembut yang kita telah pegang dalam ayat surah An-Nahl tadi, ayat 125. Kemudian nasihat yang baik, kemudian berhujah dengan baik. Uslub ni lebih kepada fokus, lebih kepada adab, kepada tutur kata dan juga psikologi komunikasi. Dan ini yang kaitan dengan uslub ni, berkaitan dengan psikologi mad'u lah, sasaran kita. Kemudian wasail. Dulu saya ingat masa belajar dulu ada satu subjek wasail. Wasail ni pula zaman waktu belajar tu, mungkin zaman Facebook, dia ajar cara menggunakan Facebook. Wasail adalah wasilah untuk kita menyampaikan dakwah. Jadi macam Zoom, itu satu bentuk. Contoh wasail ataupun definisi wasail adalah alat ataupun medium yang digunakan untuk mencapai objektif dakwah, iaitu menyebarkan mesej Islam kepada lebih ramai orang. Jadi antara contoh-contoh wasail ini adalah ceramah atau kuliah. Jadi kita menggunakan platform kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah duha, ataupun kita gunakan kelas-kelas mengajar seperti di sekolah. Boleh gunakan di masjid, di sekolah ataupun di dewan untuk menyampaikan dakwah secara langsung. Itu biasalah, kita panggil tradisional, cara tradisional. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial, menggunakan platform digital seperti YouTube, Instagram dan kemudian Facebook, yang latest TikTok lah. Itu antara platform kita untuk menyampaikan dakwah. Kemudian wasilah yang seterusnya adalah yang baik, yang bagus, iaitu dengan melalui buku dan juga penulisan. Hari ini kita dah boleh menghasilkan e-book, buku digital. Itu juga satu bentuk dakwah. Penulisan buku atau risalah yang membincangkan tentang ilmu agama dan disebarkan kepada umum. Kemudian multimedia lah, menggunakan video, suara, audio ataupun animasi, kartun untuk menyampaikan dengan cara yang lebih interaktif. Jadi dikata wasail ini lebih kepada alat penyampaian, dan ayat penyampaian ini berubah mengikut zaman dan juga teknologi. Dulu, zaman saya dulu pernah tahu waktu saya sekolah rendah dulu, orang hantar surat jemputan kahwin pakai email. Tahun 2000 something lah. Jadi waktu tu ramai tak datang. Dia kata, kau tak datang, aku tidak hadir. Ramai tidak hadir. Macam mana dapat jemputan? Rupanya pakai email. Zaman dulu, kalau hari ni insyaAllah lah pakai email, orang pasti buka. Tapi dulu jarang kita menggunakan email. Sejak COVID ni barulah ramai yang dah mula sedar tentang digital. Jadi wasail ni kita boleh mengambil peluang lah, dengan seperti kita melaksanakan perbincangan ni. Kita punya uslub perbincangan, kita nak bincangkan tentang hikmah sebenarnya, tapi kita menggunakan platform Zoom. Jadi ini satu cara lah yang kita katakan yang terbaik untuk kita berkongsi ataupun melakukan penyampaian.
Adakah yang dari Tenom? KDM ada Tenom kan? So KDM yang ada di Keningau, Cawangan Keningau. Dulu saya kalau mau pergi jumpa KDM pun datang yang di Cawangan Keningau. Jadi itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini dalam surah An-Nahl ayat 125, ya, yang membicarakan kepada kita tentang bagaimana untuk kita mengajak manusia kepada jalan Tuhan, dilakukan dengan hikmah, dengan bijaksana, dilakukan dengan nasihat yang baik dan dilakukan dengan dialog yang terbaik. Dan saya tidak sempat untuk memasuki perbahasan tentang sabar dalam dakwah dan juga istiqamah, dan dua perkara ni sangatlah besar dalam hidup kita. Dan sabar ni bagaimana kita nak dapat, saya sempat dapatkan beberapa maklumat tentang sabar. Dia satu perkara yang besar, dan Allah selalu banyak sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada istiqamah adalah puncak kejayaan seseorang. Dalam Quran sebut fastaqim kama uir. Istiqamahlah terhadap apa yang engkau diperintahkan. Jadi dua perkara sabar dan istiqamah ni kita katakan level yang paling asas, yang paling tinggi lah dalam dunia dakwah. Level yang paling tinggi dalam dunia dakwah. Mungkin orang tu dia boleh belajar, dia boleh menyampaikan, tetapi mungkin dia tidak boleh bersabar atau tidak boleh istiqamah dengan apa yang dilakukan. Betul tak? Kesabaran merupakan satu perkara yang kita perlu lalui. Dan untuk kita buat, saya cuba cari kan, macam ilmu kita boleh pergi belajar, tapi sabar macam mana nak belajar? Sabar ni memang sangat menguji. Saya sebenarnya tadi saya minta maaf, saya masuk 8.40. Saya sebenarnya pukul 7 saya dah buka laptop saya tadi. Pukul 8. Pukul 7 lah saya dah buka, sejam sebelum saya dah buka. Cumanya memang sangat menguji kesabaran, laptop saya hang. Saya tengah buat slide untuk perbincangan kita pada pagi ni pun saya tak sempat, semua hang. Jadi saya memang teruji. Lepas tu saya tengok inilah tajuk yang kita belajar pagi ni, tentang sabar. Kita nak belajar adalah kita melihat orang-orang dulu terdahulu daripada kita, dengan pengalaman. Macam ilmu, kita belajar dengan orang-orang lama. Begitu dengan sabar, kita lihat sabar yang dilalui oleh generasi-generasi atas kita. Nabi SAW, Masya Allah, Tabarakallah, kan, dibaling batu, dikejar. Nabi, tahu kisah Nabi memang, sebab tu Nabi Masya Allah Tabarakallah, kalau kita kata hidup Nabi seorang yang sangat sabar. Nabi ketika berdakwah, kan Nabi menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Jadi Nabi ni dah ada menantu. Bayangkan bila Nabi berdakwah, jahatnya menantu dan juga besan Nabi ni menyuruh kepada anak mereka untuk ceraikan. Ya? Dia ceraikan, iaitu Ruqayyah dengan Umm Kulsum. Kan, siapa nama dia? Utaibah tak silap. Atau tak ingat nama dia, tapi anak kepada Abu Lahab lah. Abu Lahab ni pakcik Nabi dan juga besan Nabi. Abu Lahab ni jiran dan juga jiran Nabi. Tapi dahsyatnya Abu Lahab ni sampai dalam Quran pun sebut tentang tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni ada dua orang anak, dan dua anak ni adalah kahwin dengan dua anak Nabi. Tapi Masya Allah, tengok bagaimana Nabi sabar. Mereka minta cerai, maka dia ceraikanlah Ruqayyah dengan Umm Kulsum. Maksudnya Nabi punya dakwah ni berat. Nabi keluar rumah, orang lempar jiran ni letakkan duri-duri depan rumah. Bayangkan, Nabi solat di Kaabah, diorang letak lemparkan najis unta, tai unta. Kita di Sabah ada tak berdakwah sampai kena macam tu? Saya rasa kita semua belum sampai level macam tu. Sebab tu kesabaran Nabi ni Masya Allah Tabarakallah. Sebab kita kena belajar sabar ni daripada orang atas kita. Sebab kita punya sabar ni mungkin 70%, 60%, 40%, kan. Macam kita lambat sikit pun kita dah marah. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi. Kita sendiri pun bukan manusia yang sempurna. Manusia kita sebagai pendakwah ni banyak kekurangan dan kita perlu belajar. Kita perlu belajar dengan orang-orang yang lebih senior, orang yang lebih berilmu dari kita, untuk kita mengambil ibrah daripada mereka. Banyak kisah-kisah Quran, sebab tu saya kata Quran banyak kisah dakwah. Yang berkaitan dengan hukum sedikit. Kisah Ashabul Kahfi, kisah siapa lagi? Kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu Nabi Khidir tentang dakwah. Kan, Nabi kata dakwah, kata sabar. Jadi banyak kita tengok, nak belajar sabar ni, kita belajarlah dengan orang-orang lebih hebat dari kita, iaitu para Nabi, para Rasul. Nabi Zakaria. Kalau kita dakwah ni di Sabah ni, mungkin
tuan-tuan ada yang merajuk dalam bidang dakwah ni? Mungkin orang beri tajuk istiqamah ni sebab takut dia merajuk dalam dakwah. Kan rasa kita bila dakwah ni macam saya buat ibarat tadi, bila kita berniaga tak ada orang beli, kita rasa apa? Sedih. Jadi bila kita berdakwah ni, kita sampaikan, kita nampak dia tak buat ataupun bahkan dia melawan lagi. Jadi mesti ada rasa sedih. Bila rasa sedih ni, kita lihat kisah Nabi Yunus AS. Apa yang dilakukan apabila Nabi Yunus meninggalkan kaum dia? Maka dia telan ikan paus. Tetapi dia belajar sesuatu yang kemudian beristighfar, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir yang terbaik. Jadi banyaklah kita melihat kalau nak belajar bab sabar, istiqamah ni, kita kena ambil belajar daripada orang-orang lama lah, iaitu orang yang terbaik, para nabi dan para rasul. Kita sini pun masih lagi belajar, ya. Wasabiru warabitu, kan ada Quran banyak sebut tentang ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, sabar dan jadilah orang yang sabar. Allah sebut 2 kali menunjukkan kesabaran ini bukan perkara-perkara yang biasa, ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan dengan perkara yang benar, al-haq, dan berpesan dengan kesabaran. Jadi insya-Allah saya dah terlebih 8 minit, kata Tun tadi 9.48. Jadi 9.40 tadi yang terlebih 8 minit. Jadi saya serahkanlah kembali kepada saudari Atun, atau mungkin ada nak perbincangan 1-2 soalan untuk kita bincang pada pagi ni, insya-Allah persilakan. Saya serah kembali kepada saudari Atun.